أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan sentiasa didoakan, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses kita mempelajari dan cuba untuk memahami risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ianya menjadi panduan hidup kita sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang ke-60. Mudah sama-sama kita membacakannya. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Ayat ini ialah ayat yang ke-8 yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan perkataan iz, yang mana kita dah terangkan bahawa iz, ingatlah wahai Bani Israel yang ada di Madinah, Allah Ta'ala suruh mereka ingat kisah nenek moyang mereka
bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka nikmat yang pelik-pelik yang tak diperolehi oleh semua kaum, supaya mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah ayat ini, iaitu saat ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kaumnya, iaitu Bani Israel, minum saat mereka dahaga, dengan sangat terlalu dahaga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu perkara yang pelik dengan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengetuk tongkatnya pada batu, dan dengan sebab ketuk itulah maka terkeluarnya 12 mata air daripada batu tersebut. Baik. Jadi di sini yang pertama sekali berkaitan dengan ketukan Nabi Musa dengan tongkatnya. Pernah guru kami menyebut yang mengetuk, yang menyebabkan keluarnya air itu, adakah dengan sebab tongkat sakti Nabi Musa ataupun sebab lain. Jadi sebenarnya tongkat Nabi Musa itu tongkat biasa aja, kayu biasa aja. Disebut dalam surah Taha contohnya, Nabi Musa cerita, tongkat tu aku gunakan untuk kadang-kadang bersandar, ambil pancak sandar, time duduk jaga kambing. Dan Nabi Musa gunakan tongkat tersebut untuk halau kambing-kambingnya. Maksud tongkat biasa saja. Tetapi ianya menjadi luar biasa saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa menggunakan tongkat tersebut untuk melemparkannya kepada ahli sihir, dan juga untuk mengetuk batu yang kita bacakan ayat sebentar tadi. Dengan sebab ketukan tadi, Allah Ta'ala jadikan dia sebab keluarnya air daripada batu tersebut. Namun air itu hari ini kalau orang kaji jumpa batu Nabi Musa tu, batu yang Nabi Musa ketuk tu, tapi air dah tak ada dah. Cuma 12 lubang yang mengeluarkan air itu masih jelas ada di atas batu tersebut. Wallahu ta'ala alam adakah batu itu, tapi seperti mana kajian mereka mengatakan itulah dia batu yang diketuk oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia ada dua peristiwa yang serupa yang berlaku di sini. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dengan sebab ketukan. Yang pertamanya peristiwa yang berlaku beberapa ratus tahun sebelum peristiwa Nabi Musa ini, iaitu peristiwa setelah mana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya dan isterinya Hajar di sebuah tempat yang disebut sebagai wadin ghaira dhi zar'in, sebuah tempat yang tiada tanam-tanaman kering kontang, yang merupakan tempat kita duk ziarah hari ini, iaitu di Makkah Al-Mukarramah. Di saat Siti Hajar ke kanan ke kiri daripada Bukit Safa ke Marwah, Safa Marwah, berlari-lari anak mencari air, akhirnya terpancar air daripada ketukan kaki anaknya Ismail alaihissalam. Namun apa yang berlaku di sini ialah ketukan Ismail itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya boleh dirasai oleh semua manusia. Air itu sampai hari ini tak pernah habis, semua orang duk dapat minum. Adapun air yang keluar dengan sebab mukjizat Nabi Musa ini hanya khusus untuk kaumnya saja. Hari ini orang dah tak dapat minum lagi air yang keluar daripada batu tersebut. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat ini nak menunjukkan kepada kita bagaimana
keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sesi episod hidup kita. Tak boleh lari daripada pemerhatian Tuhan, daripada kebersamaan Tuhan. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Allah sentiasa bersama dengan hamba-hambanya. Dan disebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menceritakan tentang bagaimana doa Musa AS ini. Saat orang mempersoal kepada dia, kenapa doa Musa itu dikenal oleh Allah sedangkan ramai daripada kalangan kami ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tak dapat pun seperti doa Musa AS. Ini biasa orang tanya. Lalu Syekh Sya'rawi menjawab, dalam Quran disebut yujibul muttarri idza da'an. Allah akan memperkenankan hajat orang yang sangat memerlukan bila dia berdoa. Kita berdoa bukan sangat memerlukan, tapi kita ingin meminta kemewahan daripada Allah. Ingin meminta, macam contoh kita lah ni air dah, tiba-tiba kita pergi doa minta, ya Allah keluarkan batu ni, keluar air macam mana kau keluarkan air untuk Musa AS, tak keluar. Tetapi bagaimana seorang hamba saat dia sangat memerlukan, Allah Ta'ala tunjuk contoh Musa AS, bagaimana dia mohon pada Allah dan Allah beri petunjuk kepada Musa supaya ketuk tongkatnya di atas batu yang keras, yang tak ada apa-apa pun di dalam batu tersebut, tetapi dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala boleh keluar air. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala nak menghidupkan hati kita supaya kita melihat dengan hati, jangan lihat macam mana Bani Israel lihat dengan mata kepala mereka sahaja, dan mereka menilai perkara itu dengan hanya pandangan mata mereka saja. Sebab tu kita kena lihat dengan pandangan hati. Saya sebut beberapa minggu lepas cerita tentang bagaimana manusia memandang dengan 4 mata. Yang pertamanya, manusia ini memandang dengan mata kasar. Yang keduanya, manusia memandang dengan nafsu. Yang ketiganya, manusia memandang dengan akal. Dan yang keempatnya, manusia memandang dengan mata hati. Kalau kita melihat hanya dengan mata kasar, tuan-tuan, kita dah sebut mata kasar, pandangan mata kasar itu kebanyakannya kadang-kadang tak seperti yang kita lihat. Tak seperti yang kita lihat. Jadi mungkin ada penerangan-penerangan di sebaliknya yang perlu kita ketahui untuk kita menghukum sesuatu. Boleh jadi pandangan kita silap. Boleh jadi apa yang kita lihat itu tak seperti hakikatnya. Lebih-lebih lagi yang kedua ialah pandangan nafsu. Pandangan nafsu ini selalu melulu, dan kadang-kadang kita bila dah buat keputusan ikut nafsu, nanti kita akan menyesal lama. Nafsu ni marah, nafsu ni seronok sangat, nafsu ni terlalu sedih pun nafsu. Contoh nafsu marah ni, tuan-tuan, saya ingat arwah nenek saya lah. Dia pernah cerita seorang daripada sepupu-sepupu dia yang saya sempat jumpa waktu saya kecil, tapi orangnya cukup garang. Garang dia luar biasa, garang dia ni. Garang ni, marah ni nafsu. Dia pernah marah anak dia sampai rosak kulit anak dia. Dia buat macam mana? Dia ikat kat pokok, dia letak kerengga. Akhirnya apa berlaku? Ini ikut nafsu. Akhirnya menyesal sampai mati sebab anak tu rosak kulit. Dan ada ketika-ketika dia nak marah, isteri dia bubuh gula lebih dalam air. Dia ambilnya gula, dia buang habis semua gula dalam rumah. Dia kata tak payah buat gula lah, tak payah letak gula dalam air, tak pandai letak gula. Nak bagi orang mati makan gula macam ni, manis. Akhirnya menyesal, kena beli gula baru. Macam itulah keadaan dia. Dia ikut nafsu sangat, nak marah. Ni cerita orang ikut nafsu. Macam kita nak marah, kadang-kadang kita buat tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan kadang menyesal seumur hidup. Kadang ada orang terlalu gembira. Berlaku satu kes, bagaimana anak-anak muda ni seronok sangat sambut happy birthday kawan dia, sambut hari lahir kawan dia. Dah tak cukup dengan letak telur atas kepala, letak tepung atas kepala kawan dia, bagi habis putih kawan tu, dibagi pula kotak hadiah. Dalam kotak tu ada ular berbisa mati tu kawan dia. Ini seronok terlebih. Sebab itu nafsu ni jangan kita ikut sangat. Maknanya Allah Ta'ala bagi nafsu kita boleh guna.
tapi dia ada hak dia. Macam kenderaan kita hak laju 200 tapi boleh guna 110, jangan lebih pada hak laju tadi. Jadi begitu pandangan nafsu kadang-kadang boleh merosakkan. Jadi kita lihat kisah Bani Israel ini, yang mana kalau kita tengok tilik elok-elok, mereka melihat dengan nafsu mereka. Mereka melihat dengan keinginan dan kehendak mereka. Bahkan dengan kita panggil pandangan material mereka. Sebab tu mereka saat lagi ayat-ayat selepas tu, setelah mana Allah Ta'ala bagi manna wassalwa, minta pula, tak ada ke kacang-kacang, tak ada ke timun-timun, tomato, minta. Tengah duk lari daripada musuh, tengah duk lari daripada Firaun, dan perjalanan tu dahlah Allah Ta'ala bagi makanan, tak payah diusahakan, tak cukup dengan makanan tu, duk minta benda yang tak ada, tak syukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Mereka hanya melihat nafsu mereka. Jadi ini golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita jauh sifat mereka, kerana memandang dunia adalah segala-galanya. Baik. Kemudian pandangan akal dan juga pandangan mata hati. Yang hak kita, Allah Ta'ala suruh kita lihat, ya, kebersamaan Tuhan dalam setiap gerak-geri dalam hidup ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tidak boleh dilihat dengan nafsu, bahkan dengan akal yang berfikir akan sampai ke tahap permulaan ataupun pintu hadapan di dalam memasuki pintu Tuhan. Sudah nak faham gitulah. Kalau guna akal lah sekali, kena akui akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda-benda yang kita tak boleh nak pakai akal, kita kena ikut wahyu daripada Allah. Dan kalau ini kita boleh ikut dengan apa? Dengan suluhan sinar cahaya mata hati. Dan cahaya mata hati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dalam setiap hati manusia itu seolah-olah ada awan, seperti mana awan yang menutupi bulan purnama saat dia menerang. Jadi yang dimaksudkan ialah saat manusia ikut godaan syaitan, maka akan ada perkara yang menutupi hatinya, menyebabkan sinar mata hati itu tidak dapat keluar daripada tutupan awan tadi. Sebab itulah bila manusia itu jauh daripada dosa, suci daripada dosa, maka awan tadi akan hilang, maka hatinya akan menyinar dan akan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akan dapat lihatlah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang mafhumnya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 fasa, kemudian bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan juga mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Bahkan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini berkaitan dengan kebersamaan Allah dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tak ada satu benda yang kita buat dalam hidup ini Tuhan tak bersama dengan kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Itu sahaja yang membezakan kita. Ada orang dia menyedari kewujudan dan kebersamaan Allah dalam setiap urusan dan kerjanya. Orang yang melihat dengan iman, orang yang melihat dengan cahaya yang diberikan oleh Allah dalam mata hatinya, maka orang ini melihat setiap perkara ada kebersamaan Tuhan. Sebab itu apa sahaja yang berlaku di dalam hidup, dia akan mensyukuri nikmat tersebut. Semalam kita didatangi sahabat-sahabat yang macam-macam jenis penyakit. Saya ingat satu nasihat Syekh saat seorang hamba, seorang lelaki cerita kepada dia, seorang makcik cerita pada dia masalah itu, masalah ini, masalah itu, masalah ini. Dan guru saya tu, Syekh tu, saya duduk di Yaman dulu belajar dengan dia ilmu perubatan Islam ni. Jadi dia ni, guru saya ni jawab satu, dia kata sebenarnya tuan, ni jawapan dia saya tengok saya pendek, tapi Masya Allah membawa erti yang cukup besar kalau orang tu fikirlah. Dia kata tuan, kalau puan, dia kata kalau puan nak tahu, Allah bila sayang seseorang, dia akan bagi seseorang itu tidak punya masalah dengan akhiratnya.
Maksudnya dia tak ada masalah dengan akhirat, semayang dia tak tinggal. Dia cerita kisah dia tak tinggal semayang pun. Jemaah pergi selalu, pergi mengaji selalu, pergi mendengar selalu, duduk maknanya dalam majlis-majlis yang baik, kawan-kawan yang baik. Tapi diuji dengan dunia yang sempit, yang susah, yang kadang-kadang maknanya kita panggil mengalirkan air mata sebab kesusahan yang dihadapi dalam hidup. Jadi kata Syekh, sebenarnya tanda ya Allah sayang, Allah tak bagi dia ada masalah dengan akhirat. Tetapi dia ada masalah banyak dengan dunia. Itu. Kadang-kadang macam itu. Ada orang yang Allah Ta'ala sayang dia, Tuhan bagi dia tak ada masalah dengan perkara akhirat. Tapi dengan perkara dunia ada masalah. Itu ujian untuk dia. Nak apa? Nak mengangkat martabat dia. Itu jawapan yang cukup pendek. Tapi saya cukup terkesan pada diri saya lah sebenarnya. Cukup terkesan pada diri saya. Baik. Saya kongsikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Baik. Kemudian, mata air yang terpancar daripada batu yang dipukul oleh Nabi Musa itu berjumlah 12 saluran, 12 tempat keluar mata air. Jadi kalau kita lihat angka 12 ni, kalau kita analisa, kita kaji dia, kita tengok bagaimana dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut angka dia bukan sebut secara kebetulan. Dia ada perkara yang nak disampaikan. Kalau kita lihat dalam Quran Allah Taala sebut bulan ada 12. Bulan bukannya kajian manusia yang bertemu yang menemui bahawa bulan-bulan ini ada 12 tak. Hatta bulan itu bulan Masihi baik, bulan Hijri baik. Semuanya ada 12 kan. Jadi semua perkara ataupun yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran itu dia mempunyai makna dan maksud yang cukup mendalam kalau sekiranya kita analisa dan kita kaji. Jadi bukan secara kebetulan kalau kita lihat perkara tersebut. Ia merupakan mukjizat yang Allah Taala beri. Dalam Quran ni mukjizat ada macam-macam mukjizat. Di antaranya mukjizat adadi ataupun disebut sebagai mukjizat dalam bentuk bilangan. Ada ulama-ulama yang mengkaji dengan bilangan huruf, dengan bilangan itu, bilangan ini. Semuanya ada maksud-maksud yang tersirat daripada rahsia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kajian kalau kehadap Quran ni ia tidak akan habis kerana ia mengkaji satu perkara mukjizat yang mana perkataannya bukan datang daripada manusia, perkataannya datang daripada Tuhan yang menciptakan manusia yang maha bijaksana, yang mana perkataannya itu jika dilihat daripada sini maknanya begini, lihat daripada sini maknanya begini. Duduk di setiap zaman ayat itu memberi makna dan jawapan bagi setiap permasalahan manusia. Baik. Jadi contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ayat tentang bulan. Yang menyebut tentang asal usul angka 12 dalam bulan itu Allah sebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menginai diri sendiri di bulan yang 4 itu, bulan haram itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita lihat ni surah yang ke-9 iaitu surah At-Taubah ayat 36 ini yang saya baca tadi itu, jumlah bulan semuanya ada 12 yang kita pakai hingga sekarang. Kemudian kalau kita lihat dikaji oleh para cendekiawan Islam yang menyatakan bahawa angka 12 ini di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah gagasan sebelum menciptakan manusia. Angka 12 bulan ini merupakan salah satu daripada perkara di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan manusia lagi. Perkara ini sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan satu perkara yang tiba-tiba. Dan bahkan kalau kita lihat lepas tu disebut pula angka 4 bulan. Angka 4 bulan. Dan kalau kita lihat paragraf 5 zalikad dinul qayyim, lepas pada tu kan Allah Taala sebut itulah agama yang lurus dalam surah yang ke-9 tadi tu At-Taubah ayat 36 tu Allah Taala sebut 4 bulan yang haram, kemudian Allah sebut itulah dia agama yang lurus. Dan perkataan zalikad dinul qayyim itu dalam Quran hanya ada 4 tuan-tuan.
Perkataan zalikad dinul qayyim dalam Quran ada 4 kan, yang saya sempat catiklah semalam. Ada empat tempat yang Allah Ta'ala sebut perkataan zalikad dinul qayyim. Yang pertamanya dalam surah At-Taubah tadi ayat 36. Kemudian yang keduanya dalam surah yang ke-12 iaitu surah Yusuf ayat 40. Dan yang ketiganya surah yang ke-30 iaitu surah Ar-Rum ayat 30. Dan juga surah yang ke-30 iaitu surah Ar-Rum ayat yang ke-43 yang menyebut kataan zalikad dinul qayyim. Di situlah para ulama mengkaji maknanya perkataan agama yang lurus. Allah Ta'ala sebut 4. Perkataan bulan maknanya yang haram Allah Ta'ala sebut 4. Dia ada keberkaitan dan juga kan, dia ada kita panggil makna yang tersirat di dalam kita panggil penggunaan perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cukup hebat. Tuan-tuan, kalau sekiranya Al-Quran ini dikaji secara detail, maka akan bertemu dengan penemuan-penemuan yang ajaib, penemuan-penemuan yang ganjil, penggunaan huruf, penggunaan perkataan cukup indah, cukup cantik dan tersusun dengan begitu hebat. Tersusun dengan begitu cantik yang kita kata sampai kata orang Arab yang dengar pada saat diturunnya Al-Quran tu, yang tak masuk Islam antaranya At-Tufail Ibn Amr Ad-Dusi. Dia mendengar Quran, ya Allah, dia kata, dia sebut sendiri kan, yang saya boleh terjemahkan perkataan dia kata, di dalamnya penuh dengan keindahan, penuh dengan kecantikan yang boleh aku kata dia bukan kalam manusia. Tu cara penilaian orang yang bukan Islam yang memahami bahasa Al-Quran. Dia kata ni bukan bahasa yang diungkapkan, memang tak ada manusia yang boleh ungkap perkataan itu. Dia bukan syair, dia bukan puisi, dia bukan pantun, tapi ya kalam yang sungguh indah. Itu yang dia boleh ceritakan kepada kita. Kemudian yang ketiganya ialah perkataan unas, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan unasin. Dalam tu kan, pada alima kullu unasim masyrabahum. Unas di situ kita tengok dalam Quran Allah Taala guna 3 jenis perkataan bila nak kita panggil nak cerita tentang manusia ataupun nak seru manusia ataupun nak sebut tentang manusia. Allah Taala sebut dengan 3 perkataan. Yang pertama perkataan insan, yang kedua perkataan unas, dan yang ketiga perkataan an-nas. Baik. Insan merujuk kepada individu seorang, tapi unas merujuk kepada kelompok, kumpulan. Adapun nas merujuk kepada seluruh manusia. Jadi tengok bagaimana penggunaan bahasa tu pun maknanya kita panggil dia ada maksud-maksud dan juga makna-maknanya. Saat Allah Ta'ala nak sebut satu kelompok, Tuhan sebut dengan unas. Saat Allah Ta'ala nak sebut seorang manusia, Allah sebut dengan insan. Saat Allah Ta'ala nak sebut dengan kita panggil seluruh manusia, Allah sebut an-nas, ya ayuhan nas. Allah kedua tu ya ayuhal insan. Allahu akbar. Jadi itu antara perkara yang kita boleh lihatlah. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut setiap kelompok manusia itu tahu tempat minumnya. Diberikan tempat, di Bani Israel itu ada 12. Ada 12, kita kata 12 kelompok manusia. Dan di situ juga disebut oleh para ulama tafsir yang saya nak cerita tak sempat dah masa, tak apalah. 12 itu, angka 12 tadi pun tak habis lagi. Kita dah masuk kepada manusia ni tempat minumnya, ada tempat minum masing-masing. Jadi sebab itu setiap orang itu dia ada tempat minumnya tersendiri. Kalau dari sudut rohani, kita ada tempat minum kita tersendiri. Ada orang-orang yang bila kita bersama dengan dia, kita akan rasa rohani kita terisi. Kita akan rasa rohani kita dipimpin oleh dia. Jadi ini maknanya orang panggil apa? Adalah masyrab, tempat minum. Itu juga makna masyrab. Bila kita belajar, kita rasa terisi diri kita. Itu orang panggil pengisian rohani. Dan bila kita belajar saat kita tak faham, saya bagi tahu tuan-tuan puan sekalian, ilmu ni tak ada benda yang kita belajar tu pak faham, tu pak faham. Saya cuba nak menggunakan bahasa yang paling mudah. Cuba nak menggunakan bahasa yang kami lah, saya Ustaz Arif, kerana kami bincang Ustaz Imran kan. Kita duduk bincang macam mana kita nak bagi paling mudah bagi jemaah ni faham kan. Jadi kita bincang sama-sama kita. Kadang-kadang kalau kita takut tinggi sangat orang tak faham, rendah sangat kot kan satgi kan, kata macam mengajar budak sekolah kecil pula kan. Jadi
Akhirnya kita cuba fikirlah macam mana setakat yang kita mampulah. Kadang-kadang ada benda yang tuan tak faham. Saya ingat saya nasihat ke tuan-tuan yang perempuan dengan nasihat yang nasihat oleh Khidir kepada Nabi Musa AS. La tas'alni an syai'in hatta uhditha laka amrun. Jangan kau tanya satu perkara yang kau tak faham sekarang, sehinggalah kau akan faham satu hari. Maksudnya kita belajar. Satu hari Allah bagi faham. Ingat, ini pesan saya. Dan tuan-tuan puan sekalian, maknanya kita dalam belajar dia ada dipanggil adab dalam belajar. Yang mana kalau kita tinggal adab-adab tersebut, kemanisan belajar tu Tuhan tak bagi. Jadi sebab tu kita panggil adab-adab ni lah yang orang panggil apa? Yang memberikan kepada kita kemanisan dalam kita menghirup tempat minum ilmu kita ni. Mudah-mudahan kita lihatlah dari sudut ilmu adab yang saya tak boleh terang di sini sebab panjang. Jadi saya nak habiskan ayat ni yang Allah Ta'ala tutup dengan wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kalimah a'thaw ataupun kalimah ta'thaw itu membawa erti kerosakan dari sudut pemahaman umum dan kerosakan dari sudut pemahaman khusus. Baik, macam mana tu pemahaman umum, pemahaman khusus macam ni tuan-tuan? Kita lihat bagaimana kisah Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa. Saat Nabi Khidir merosakkan kapal, dia korek lubang kepada kapal tu, nak mengaibkan kapal tersebut. Bukan lubang sampai tenggelam buk tu, tapi lubang bagi aib kapal tersebut nampak jadi lompong, tak elok. Dari sudut pemahaman umum ia kerosakan, tapi dari sudut pemahaman khusus, kalau sekiranya manusia tahu perintah Allah, ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada Khidir, Musa pun akan bantu Khidir untuk tebuk lubang tu. Bahkan tuan-tuan kapal tadi pun akan bantu Khidir untuk tebuk. Sebab apa? Di belakang sana ada raja yang nak tengok kapal-kapal ataupun perahu-perahu yang elok-elok, dia nak ambil kapal-kapal tersebut. Akhirnya bila dia ambil, apa yang akan berlaku? Orang-orang miskin yang menggunakan perahu itu sebagai punca rezeki mereka untuk carikan, untuk bawa orang ke sana sini, akan hilang punca rezeki mereka. Jadi di sana dia ada sebenarnya kebaikan khusus. Tapi apa yang berlaku pada kisah Bani Israel ini, mereka, Allah Ta'ala pesan kepada mereka dan kita semua, jangan kita buat satu kerosakan yang tak ada kebaikan umum dan tak ada kebaikan khusus. Contoh, kalau polis dia terpaksa pecahkan rumah penjenayah, pecahkan pintu, pada pandangan umum ia kerosakan, tapi ia dari sudut pandangan khusus ia merupakan satu kebaikan. Kerana apa? Nak menangkap penjenayah. Jadi itu antara maknanya la ta'thaw fil ardi, kerosakan yang tidak ada langsung kebaikan dalamnya, bersama ada bersifat umum ataupun bersifat khusus. Jadi mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi sikit sebanyak, walaupun panjang, saya catik panjang, tapi tak apalah. Saya akan post dalam grup WhatsApp apa yang saya catik ni. Mudah-mudahan kita dapatlah bersama. Ada banyak lagi yang saya catik sebelum ni tapi tak sempat nak post. Tak apalah, insya-Allah kita cubalah. Kita akan maknanya kita panggil hantarkan untuk kongsian bersamalah, insya-Allah, untuk peringatan ataupun kita panggil ulang kaji kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang dapat rahmat dan keampunan daripadamu. Jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan dapat rahmat dan keampunan daripadamu. Ya Allah, jangan jadikan di kalangan kami ataupun di antara kami orang yang celaka yang mendapat kemurkaan daripadamu ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Wajib